Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Kesultanan Patani merupakan sebuah kerajaan Melayu yang sangat berpengaruh di wilayah Selatan Siam dan menjadi antara kerajaan Melayu terpenting dalam sejarah Nusantara. Kerajaan ini merupakan kesinambungan daripada Kerajaan Langkasuka, sebuah kerajaan Melayu kuno Hindu-Buddha yang berpusat di kota Mahligai Jeram di daerah Yarang. Wilayah kekuasaan Patani merangkumi kawasan yang kini berada di selatan Thailand, seperti Patani, Yala, Narathiwat dan Songkhla, selain mempunyai pengaruh hingga ke Kelantan dan Terengganu. Dalam sejarah pemerintahannya, Patani diperintah oleh 3 dinasti utama, seperti yang dicatatkan dalam Hikayat Patani. Zaman kegemilangan Kesultanan Patani berlaku antara tahun 1584 hingga 1649, semasa pemerintahan Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu dan Raja Kuning. Pada zaman inilah Patani muncul sebagai sebuah kerajaan Melayu yang kuat dari segi ekonomi, perdagangan dan ketenteraan. Patani berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada beberapa serangan Siam dan menjadi pusat perdagangan penting di rantau ini. Meriam Sri Patani dan Sri Nagara menjadi antara meriam terbesar di Asia Tenggara pada ketika itu. Meriam-meriam ini memainkan peranan penting dalam mempertahankan Patani daripada serangan Siam pada tahun 1603, 1632, 1634 dan 1638. Selepas Raja Biru, pemerintahan diteruskan oleh Raja Ungu yang memerintah dari tahun 1624 hingga 1635. Raja Ungu memakai gelaran Paduka Sultanah Shah Alam dan telah berkahwin dengan Sultan Pahang, yaitu Sultan Abdul Ghafur Mahyuddin Shah. Perkahwinan ini mengukuhkan hubungan Patani dengan Empayar Johor Pahang Riau Lingga. Hasil perkahwinan itu lahirlah Raja Kuning yang kemudiannya menaiki takhta Patani selepas kemangkatan bondanya. Hubungan erat Patani dengan Johor dan Pahang menyebabkan kerajaan itu menerima bantuan ketenteraan bagi menghadapi ancaman Siam. Pada tahun 1634, beratus-ratus kapal perang Ayutthaya bersama puluhan ribu tentera laut dan darat bergerak untuk menyerang Patani. Raja Kedah bertindak sebagai orang tengah untuk mendamaikan konflik antara Patani dan Ayutthaya sehingga Raja Prasatong bersetuju menghantar utusan berunding dengan Patani pada tahun 1635. Pada tahun 1639, Sultan Abdul Jalil ketiga Johor melarikan diri ke Patani selepas Aceh berjaya menguasai Johor. Kemudian pada tahun 1640, Baginda kembali ke Batu Sawar selepas mendapat perlindungan Belanda terhadap ancaman Aceh. Pada tahun 1641 pula, Raja Kuning melawat Ayutthaya untuk memperbaharui hubungan baik dengan Raja Prasatong. Namun menjelang pertengahan abad ke-17, keadaan politik Patani mula bergolak. Konflik dalaman berlaku akibat perebutan kuasa dalam istana, termasuk cubaan kudeta oleh Raja Kali untuk menggulingkan Raja Kuning. Terdapat juga cerita lisan yang menyebut pengaruh Raja Sakti bersama bantuan Ayutthaya cuba merampas kuasa ketika Patani berada dalam keadaan huru-hara akibat campur tangan Aceh dan Siam. Selepas kemangkatan Raja Kuning pada tahun 1688, berakhirlah pemerintahan dinasti Sri Wangsa yang telah memerintah Patani sejak zaman Langkasuka. Raja Kuning digelar marhum besar kerana baginda berkahwin dengan Sultan Abdul Jalil Shah ketiga Johor. Selepas itu, pemerintahan Patani diteruskan oleh dinasti Kelantan pertama atau dinasti di Jembal bermula dengan Raja Bakal dan diikuti beberapa pemerintah lain seperti Raja Mas Kelantan, Raja Mas Cayam, Raja Dewi dan Sultan Muhammad II. Namun kekuatan Patani semakin merosot menjelang akhir abad ke-18. Kebangkitan kuasa Siam di bawah dinasti Ratanakosin menyebabkan Patani semakin terancam. Pada tahun 1785, Raja Rama I menyerang dan berjaya menakluk Patani. Kelantan dan Terengganu juga menjadi negeri naungan Siam dan menghantar bunga emas sebagai tanda tunduk kepada Siam. Antara tahun 1789 hingga 1791,
Berlaku pemberontakan di Patani sehingga Siam bertindak memecahkan Patani kepada 7 wilayah kecil, yaitu Patani, Saiburi, Nongchik, Yaring, Yala, Reman, dan Rangai bagi melemahkan kuasa orang Melayu. Pada abad ke-19, Siam terus mengukuhkan pengaruh mereka di semenanjung Tanah Melayu. Kedah ditawan pada tahun 1821 dan Perak mula menghantar bunga emas kepada Siam. Pada tahun 1832, wilayah Reman mengisytiharkan dirinya sebagai republik dan beberapa wilayah lain turut memberontak namun berjaya dipatahkan Siam. Pada tahun 1835, Tuan Besar bin Raja Muda Ismail yang kalah dalam perebutan takhta Kelantan dilantik oleh Siam sebagai Raja Patani bergelar Fraya Patani. Kemudian pada tahun 1838, beberapa wilayah Patani bekerjasama dengan pemberontak Kedah menyerang Songkhla, tetapi berjaya ditewaskan Siam. Pada tahun 1902, Siam melaksanakan dasar Tesafiban bagi menghapuskan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Patani. Sultan Abdul Qadir Kamaruddin Shah bangkit menentang Siam, tetapi akhirnya berjaya dikalahkan dan dibuang negeri ke Kelantan. Dengan itu berakhirlah pemerintahan Kesultanan Melayu Patani. Perjanjian Bangkok 1909 kemudian mengesahkan Patani sebagai sebahagian daripada Siam tanpa persetujuan orang Melayu Patani. Selepas penghapusan kesultanan, masyarakat Melayu Patani hidup dalam tekanan dan sering berlaku kebangkitan menentang Siam. Pada tahun 1923, Tengku Abdul Qadir Kamaruddin bersama pejuang Turki mengetuai gerakan pembebasan Patani. Semasa Perang Dunia Kedua, penglibatan Siam di pihak Jepun memberi harapan baru kepada orang Melayu Patani untuk membebaskan tanah air mereka. Tengku Mahmud Mahidin, putra bekas Raja Patani dan pegawai Force 136, merayu kepada British supaya Patani digabungkan dengan Tanah Melayu. Pada tahun 1945, pemimpin Melayu Patani turut menghantar petisyen kepada British meminta 4 wilayah Melayu di selatan Siam dibebaskan dan disatukan dengan Tanah Melayu. Namun British akhirnya memilih untuk mengekalkan hubungan baik dengan Siam atas faktor politik dan keselamatan. Selepas itu muncul pelbagai pertubuhan perjuangan seperti Gempar, Pergerakan Rakyat Patani, BNPP, BRN dan PULO yang memperjuangkan hak dan kebebasan orang Melayu Patani. Hingga hari ini, sejarah Kesultanan Patani terus dikenang sebagai lambang kegemilangan kerajaan Melayu yang pernah menjadi kuasa besar di rantau Nusantara.